Baiklah, video kali ini kita akan bercerita tentang hantu penanggal. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alim Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Baiklah, video kali ini kita akan bercerita sekali lagi tentang hantu penanggal, ataupun hantu balan-balan, ataupun hantu perakang. Okey, istilah ni adalah sama saja dan entiti yang sama. Saya sudah bertanya kepada rakan-rakan sama ada di Semenanjung, di Sabah ataupun di Indonesia, nama-nama ni seperti perakang, balan-balan ataupun penanggal, dia adalah entiti yang sama, cuma sebutan nama yang berbeza mengikut kawasan. Jadi seperti cerita yang lalu, pengalaman saya pernah bertembung dengan balan-balan. Jadi sesiapa yang belum tengok cerita tersebut, anda boleh tekan link di sini. Anda boleh dengar kisah macam mana pengalaman saya bertembung dengan balan-balan. Dan video kali ini saya bincangkan semula tentang hantu perakang ini, ataupun hantu penanggal, ataupun hantu balan-balan. Sebab kisah ini kembali popular. Okey, baru-baru ini saya ada baca satu page ataupun satu website. Dia menceritakan bagaimana seorang ibu yang mengandung dan diganggu benda ini. Jadi ramai orang mempersoalkan apakah benda ini sebenarnya. So apabila orang tanya kepada saya apakah benda ini, jadi saya tanpa membuang masa saya rujuklah kamus, okey? Kamus ataupun kitab pengetahuan hantu. Sebab buku ni adalah merupakan buku yang dibuat sudah lama, okey? Sudah lama dibuat dari tahun 80-an lagi. Jadi mungkin dalam buku ini dia ada sejarah-sejarah lah. Dan saya buka kitab di sini. Di sini ada satu muka surat, iaitu menceritakan tentang hantu penanggal. Jadi saya akan baca dahulu, nanti saya akan huraikan kepada anda. So, mari kita dengar apakah kisah hantu penanggal. Okey, menurut kitab pengetahuan hantu Malaysia, penanggal, wanita-wanita yang mati ketika melahirkan anak selalunya akan dilanda banyak kesusahan. Jika roh mereka tidak menjadi langsuir yang menghisap darah, ia akan menjadi penanggalan juga menghisap darah. Oh, okey, ini berdasarkan buku ni lah. Dia cakap kalau dia tidak berjaya menjadi Pontianak, dia akan turun pangkat menjadi penanggal. Begitulah pula. Boleh turun pangkat pula. Okey. Dengan rambut yang panjang menjela, mata kemerahan yang menikam dan lidah yang panjang menjilir, vampire betina ini mencari mangsa-mangsanya dengan menanggalkan kepalanya dari tubuh. Penanggal mencabut kepalanya dengan paru-paru. Okey, dia cabut kepala dengan paru-paru, perut dan ususnya, dan meninggalkan tubuhnya dalam sebuah bekas yang telah tersedia dengan cuka. Maksudnya badannya dia tinggalkan dalam satu balang lah, orang cerita. Balang itu penuh dengan air cuka, demi mengelakkan tubuhnya mereput. Jangan pandang hina kepada wanita-wanita yang berbau cuka. Okey, makcik-makcik lah selalu yang bau cuka ni. Maka kepala itu akan berkeliaran tanpa tubuh mengeret usus-ususnya untuk mencari rumah-rumah di mana ada wanita yang bakal melahirkan anak. Okey, dia akan mencari rumah-rumah ibu-ibu mengandung, terutama ibu yang bakal melahirkan anak. Sebab itu adalah makanannya bagi mereka. Inilah sebabnya masyarakat kampung menggantungkan banyak buah nenas, duri-duri pandan atau daun-daun mengkuang di sekeliling rumah seorang wanita yang bakal melahirkan anak. Okey, ini biasalah kampung-kampung. Bukan saja duri mengkuang, ada yang saya dapat cerita dia letak bawang, cucuk dengan lidi. Okey, jadi ini adalah di antara ritual-ritual cara untuk menghalau makhluk ini. Namun begitu, sebagai orang Islam kita ada cara tersendiri. Okey, dan di hujung video ini saya akan bagi tips bagaimana untuk menghalang makhluk-makhluk jahat ini menggunakan Al-Quran dan Sunnah. So, lihat video ini sampai ke hujung. So, kita sambung sekali lagi. Sekiranya penanggal muncul, duri-duri itu akan mencangkuk usus-ususnya dan menangkap roh itu. Jadi orang tua zaman dahulu cakap buah nenas, duri-duri pandan ni menjadi penghalang lah dari mereka masuk.
Sekiranya ia berjaya melepasi duri-duri itu, penanggal akan duduk di atas bumbung dan mengilai apabila bayi dilahirkan. Okey. Kemudian lidah halimunan akan menjalar. Halimunan maksudnya lidahnya tidak nampak, untuk menjilat darah ibu baru itu. Atas sebab ini, duri-duri juga selalu diletakkan di kawasan-kawasan di mana darah tertumpah. Okey. Di Filipina, di Filipin dipanggil mananggal. Kalau di Filipin mananggal pula. Okey. Juga leyak dalam masyarakat Bali. Di Indonesia dipanggil leyak. Kedua-duanya adalah bentuk kepala berterbangan bersama usus. Samalah. Maksudnya mereka nasab yang sama, dalam keluarga yang sama. Leyak dikatakan suka kepada wanita-wanita mengandung kerana ia suka menghisap darah bayi. Jadi makanan mereka ni adalah darah bayi. Dalam Hikayat Abdullah, ini buku Hikayat Abdullah daripada Munshi Abdullah, menggambarkan penanggal sebagai seorang wanita yang belajar dan amalkan ilmu hitam daripada seorang guru, sehingga satu hari di mana dia boleh terbang, atau sekurang-kurangnya hanya kepala dan ususnya saja. Penanggal akan berterbangan mencari mangsa-mangsa. Ia boleh menghisap darah, terutamanya wanita-wanita yang bakal melahirkan anak. Mereka yang kurang bernasib baik terkena percikan ataupun titisan darah dari ususnya semasa ia terbang, ia akan jatuh sakit dan mengalami perit yang dahsyat. Ini berdasarkan daripada Hikayat Abdullah. Saya pernah baca buku Hikayat Abdullah ni, tapi saya tidak terbaca pula kisah penanggal ni. Satu versi cerita mengisahkan penanggal sebagai seorang bidan. Banyak versi lah. Dan ini versi dikatakan seorang bidan yang telah membuat perjanjian dengan syaitan untuk mendapat kuasa gaib. Dia mau kira macam level up lah. Dikatakan bidan itu telah melanggar syarat. Dia tidak makan daging selama 40 hari. Setelah dia melanggar syarat itu, dia telah disumpah menjadi vampire. Dan menghisap darah. Bidan itu menyimpan setangki cuka di rumahnya selepas mencabut kepala untuk terbang berkeliaran mencari darah. Penanggal akan pulang ke rumah dan merendamkan usus-ususnya dalam tangki cuka. Siapa beli cuka, borong cuka banyak-banyak, itulah orangnya. Hati-hati guys. Kalau dia beli satu, tak apalah. Kalau dia beli satu lori, kamu kena hati-hatilah orang tu. Mungkin orang tu adalah penanggal. Jadi perhati siapa yang beli cuka satu lori. Pikir positif. Mungkin dia toke kedai. Satu lagi versi. Banyak versi cerita penanggal ni. Penanggal satu ketika dahulu adalah seorang wanita cantik, tokoh agama. Tokoh agama. Ustazah lah ni. Yang sedang lakukan upacara mandi dalam kolam yang berisi cuka. Gila kau mandi dalam cuka. Semasa mandi dalam keadaan khusyuk dan berzikir, seorang lelaki telah masuk ke dalam bilik. Mengendap lah ni lelaki ni. Dan membuatkannya terkejut. Apa cuat? Wanita itu sangat terkejut hingga dia tercabut kepala dan ususnya. Gitu pula ceritanya. Akibat terlalu marah, kepalanya bergantung dengan merenceh racun menintis terbang dan mengejar lelaki itu. Sementara tubuhnya yang kosong tinggal di dalam kolam yang berisi cuka. Itulah sejarahnya macam mana asal-usul penanggal. Ini dari versi yang lain lah. Satu cara untuk membunuh penanggal memerlukan sekumpulan lelaki untuk mengintip roh terbang ini. Macam mana kau mengintip? Macam mana kau memastikan itu orang tu penanggal? Nak kan kau mengendap? Kena orang tu bukan penanggal lah. Kan kena tangkap polis pula. Dan menjejaki dari mana ia terbang. Sebaik saja mereka jumpa rumahnya, mereka harus cari tubuh tanpa kepalanya dan mencurahkan kaca ke badan kosong itu. Dan apabila penanggal tu terbang semula ke dalam tubuhnya, menyebabkan ia mati kesakitan. Sebab dia kena kaca tu lah. Aduh begitu. Jadi itulah dia daripada kitab Pengetahuan Hantu Malaysia. Buku ni sudah memang lama. Jadi itu tafsiran daripada buku tersebut. Saya ceritakan semula tentang apa yang telah heboh di Facebook tentang hantu penanggal ini, di mana ada seorang wanita, dia tengah mengandung, dan apabila dia ketandas dan dia telah didahului dengan makhluk tersebut. Dan memang sudah kisah ni memang sudah tersebar, dan ada mengikut kepercayaan apabila kita menyebut namanya atau bercerita. Sekarang ni lah saya bercerita, mereka dengar.
Jadi cerita orang zaman dahulu seperti nenek saya lah. Nenek saya pernah cerita masa dia kata kalau ada orang bersalin di satu rumah, mereka akan cucukkan bawang dan lidi dan baling di bawah rumah. Biasalah rumah zaman dahulu dia ada bawah kolong, dia tidak rumah berletak seperti sekarang. Jadi biasanya penanggal tersebut dia akan menunggu di bawah rumah di mana tempat orang melahirkan anak. Okey. Dan biasa mereka akan bau seperti bau longkang, bau cuka, memang ada bau yang tertentu dan akan ada satu bunyi. Seperti yang saya ceritakan dulu, dia ada seperti bunyi ayam, seperti bunyi kucing. Jadi itulah cara-caranya orang zaman dahulu. Ada jiran saya pernah bercerita tentang satu kisah di mana mak dia mau melahirkan anak pada waktu pagi. Jadi bapak dia dan mak dia pergi ke hospital lah, okey, dan adik-beradik dia. Jadi dia hanya tinggal di rumah itulah dengan beberapa orang adik dia lagi. Jadi ketika mak dia pergi ke hospital, okey, mak dia macam ada air ketuban lah pecah dan beberapa darah-darah menitik di lantai. Dan bila dia bangun dia nampak lah benda tu. Okey, dia nampak. Dan dia cakap ketika mak dia dihantar ke hospital, dia terdengar berbagai bunyi seperti bunyi katak. Dia pun heran dari mana katak-katak ni datang. Dan selepas dia ke dapur, dia mau mop lah yang darah tersebut. Apabila dia mau mop darah tersebut hilang begitu saja. Dan di situ dia terkejut lah dan beranggapan kemungkinan yang hisap darah itu adalah penanggal. Dan mengikut kepercayaan penanggal ini adalah penyakit keturunan. Okey, dia akan turun temurun mewarisi ilmu ini. Jadi ada yang dikatakan orang yang mau meninggal dunia amat sukar meninggal sekiranya dia tidak menurunkan dia punya ilmu tersebut. Jadi biasanya dia akan turunkan ilmu ini kepada keluarga terdekatnya dan keluarga tersebut akan mewarisi ilmu tersebut. Wallahu alam. So, sebagai seorang Islam, apakah yang patut kita buat dan apakah cara kita untuk melindungi daripada gangguan-gangguan syaitan ini? Kita boleh guna apa saja kaedah, tapi jangan sampai kita buat perkara yang kurafat dan mensyirikkan Allah. Jadi sebagai orang Islam, kita mestilah minta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudah ada satu buku, okey? Ini buku ruqyah. Okey? Jangan heran saya banyak buku panduan benda-benda begini, okey? Jadi dalam buku ni, okey, dia ada doa-doa yang sepatutnya kita baca untuk melindungi kita daripada syaitan. Dan sebagai orang Islam, kita wajib meminta pertolongan daripada Allah. So, menurut buku ni ada beberapa doa-doa yang disarankan. Berikut adalah doa-doa yang mesti kita amalkan sebagai seorang Islam untuk melindungi diri kita, keluarga kita, rumah kita daripada gangguan syaitan. Pertama, surah Al-Fatihah. Kedua, 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Seterusnya, ayat kursi. Jadi itu diantara doa-doa yang mudah untuk kita amalkan agar kita dijauhkan daripada gangguan iblis dan syaitan. Banyak lagi surah-surah yang dicadangkan di sini, yaitu surah Al-Baqarah. Dalam sini, bacalah surah Al-Baqarah di rumah-rumah kamu kerana syaitan tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan Albani. Okey? Dan ini disarankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebagai seorang Islam, kita wajib mengamalkan zikir, solat. Jadi kita tidak boleh mengharapkan doa saja sedangkan kita sendiri tidak beramal kepada Allah. Kita tidak memohon perlindungan daripada Allah. Jadi kalau boleh elakkan daripada kita minta pertolongan daripada makhluk lain atau benda lain, kerana ia boleh menjatuhkan akidah kita dan boleh jatuh kepada syirik. Jadi doa-doa tersebut insya-Allah akan melindungi kita daripada gangguan iblis syaitan. Jadi setakat itu saja video saya kali ini mengenai hantu penanggal, balan-balan ataupun perakang. Mudah-mudahan kita berdoa agar dijauhi daripada makhluk ini. Berdoa kepada Allah, banyakkan pertolongan kepada Allah. InsyaAllah Allah akan melindungi kita. Jadi setakat itu saja video saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng, dan jangan skip iklan untuk membantu memperkembangkan lagi channel saya. Jumpa lagi, dari bosku. Assalamualaikum.